Ya, soalan yang pertama, bagaimana orang yang sentiasa melakukan maksiat, kemudian dia bertaubat, kemudian dia tetap mengulangi akan maksiat tersebut, adakah taubatnya diterima? Soalan awal, hunaka syakhsun asarra ala ma'siyah thumma ada ila tilka al-ma'siyah, hal tuqbal taubatuh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا، ما معنى الإصرار على الذنب والمعصية؟ معنى الإصرار أن يقلع الإنسان عن الذنب وفي نيته الرجوع إليه، حينئذ يسمى مصرا. أما إذا أقلع عن الذنب واستغفر الله وتاب إليه أو عمل حسنة ما من الحسنات أو صدقة من الصدقات ثم بعد ذلك وقع وليس في نيته أن يرجع إلى الذنب ثم وقع في الذنب الثاني له توبة خاصة به ولا يعتبر مصرا على الذنب، لأن الإصرار يعني نية الرجوع، فهو لم ينوي الرجوع، هو نوى ترك الذنب والإقلاع عنه والندم على فعله، وحينئذ كلما وقع في الذنب يجدد له توبة ويجدد له عملا صالحا ويجدد له استغفارا، وخصوصا الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة، نعم، كما يطفئ الماء النار. وروي في الحديث: ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. كلما وقع في ذنب يستغفر الله، كلما وقع يجدد له التوبة. قالوا: مثل إيه؟ واحد توضأ، نعم، لا يمكن أن يبقى على الوضوء في أيام وليالي، لابد أن يحصل معه ناقض من نواقض الوضوء. إذا انتقض وضوءه نأمره بالوضوء، كلما انتقض الوضوء نأمره بالوضوء، وهكذا الإنسان كلما وقع في الذنب نقول له استغفر الله وتوب إليه. نعم. Soalan yang pertama tadi yang berkenaan dengan satu orang yang berterusan melakukan maksiat. Jadi kemudian lepas tu taubat, kemudian lepas tu dibuat balik maksiat. Jadi bagaimana dengan taubatnya? Maka Syekh berkata persoalan ini berkenaan dengan masalah yang satu orang dikira israr. Israr ni maknanya orang yang berterusan ataupun dia tegar dalam melakukan satu maksiat. Sekiranya seseorang dia meninggalkan satu dosa, kemudian dia dalam hatinya ada perasaan untuk kembali, keinginan untuk kembali semula melakukan dosa tersebut, maka orang ini dikira sebagai israr ataupun tegar berterusan melakukan maksiat tersebut. Tetapi sekiranya satu orang yang dia melakukan satu maksiat dan dalam hatinya tidak ada keinginan untuk melakukan maksiat itu lagi, tetapi kadang-kadang kerana kelemahannya dia terjerumus di dalam melakukan maksiat tersebut, maka dia boleh memperbaharui taubatnya. Mana untuk setiap maksiat dilakukan itu, maka dia hendaklah memperbaharui taubatnya, taubat yang baru, dia lakukan taubat yang baru. Jadi seseorang yang mana dia berterusan, dia melakukan maksiat dan kemudian di dalam hatinya tiada keinginan untuk kembali kepada maksiat tersebut, tapi dia tanpa, maksudnya kerana dorongan nafsunya dia terjebak di dalam melakukan maksiat tersebut, maka dia hendaklah melakukan bertaubat dan juga melakukan amal soleh, maka insya-Allah taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia berterusan dalam hatinya ada keinginan untuk kembali kepada dosa tersebut, maka ini dikira dia maka taubatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka seseorang kalau contoh kata dia dah taubat, tak ada keinginan nak melakukan maksiat itu, tapi kadang dia terjumus juga melakukan maksiat tersebut, maka hendaklah dia memperbaharui taubatnya dan melakukan amal soleh, dan dia melakukan apa-apa amal kebaikan. Khususnya Syekh menyebutkan hendaklah dia melakukan sedekah, hendaklah dia bersedekah, kerana di dalam hadis disebutkan bahawa sedekah itu akan menghapuskan dosa seperti mana air memadamkan api, seperti mana air memadamkan
api. Maka hendaklah dia melakukan sedekah dan juga melakukan amal soleh yang lain, maka dia akan memadamkan keburukan yang dilakukan itu. Saya berkata contohnya seperti mana satu orang yang berwuduk, maka kalau wuduknya terbatal, maka dia ambil wuduk lagi. Lepas tu kalau wuduk terbatal, maka dia ambil wuduk lagi, dan begitulah. Maka kalau bila wuduk terbatal, maka dia lakukan wuduk lagi. Jadi begitulah, maka satu orang tu bila dia melakukan maksiat, maka hendaklah dia memperbarui taubatnya dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah taubatnya diterima oleh Allah taala. في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وقع في الذنب كما في صحيح البخاري، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحضر معه صلاة العصر. بعد انتهائه من الصلاة قال: يا رسول الله، أصبت ذنبا. فقال له: أشهدت العصر معنا؟ قال: أجل، نعم. قال: هو كفارة ذنبك. قال: ألي خاصة؟ قال: لا، بأمتي عامة. ونزل قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang telah melakukan satu dosa. Kemudian dia hadir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu nak solat asar. Dan lepas tu dia pun solat asar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjemaah. Selepas solat asar, maka dia pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tadi saya dah buat satu dosa." Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Adakah tadi kamu menyertai solat asar bersama dengan kami?" Beliau kata bahawa tadi saya solat asar bersama-sama dengan tuan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, maka itu solat tadi itu ialah penghapus dosa kamu. Maknanya menghapuskan dosa kamu. Maka sahabat itu bertanya, adakah ini ganjaran ini ataupun kelebihan ini untuk aku seorang saja? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah untuk seluruh umatku. Maka perkara tersebut adalah untuk seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan-keburukan, menghapuskan dosa. Dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha, susulilah keburukan atau dosa dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan dosa tersebut. Soalan tsani, ni soalan yang kedua, dia minta Syekh memberi sedikit nasihat tentang menjauhkan diri dari maksiat untuk umat akhir zaman. يعني من فضلكم أن تنصحوا لنا وأفيدونا عن طريق الاجتناب عن معصية الله، خصوصا في هذه الآونة الأخيرة. الاجتناب للمعاصي له أسباب وهناك وسائل لا بد للإنسان أن يفعلها. أولا أن يكثر من ذكر الله تعالى، لأنه كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: استفدت من الصوفية الذين كانوا في عصره فائدتين: نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر، والوقت سيف إن لم تقطعه قطعك. فإذا شغلت نفسك بذكر الله، الذكر يحفظك من الوقوع في المخالفات. ثانيا صحبة الصالحين من العلماء والدعاة إلى الله، والعكوف في المساجد وحضور مجالس القرآن ومجالس الذكر والعلم، هذا كله يحفظ الإنسان من الوقوع في المعاصي. الآن هذا الوقت الذي قضيناه في المسجد لم نعصي الله فيه، إذا ما الذي عصمنا من المعاصي؟ هو الاجتماع في مجالس العلم والذكر. نعم. الشيء الثالث أن يغض بصره. نعم. كل المعاصي مبداها من النظر، لذلك أمرنا الله بغض البصر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فالمؤمن يغض بصره عن النساء وعن الصور الحسنة حتى لا ينشغل فكره بها وتورث بعد ذلك تجد دواعي الشهوة للوقوع في المعاصي والآثام. كل المعاصي، كل الذنوب مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. شرر صغير يعمل نار كبيرة. والمرء
ما دام ذا عين يقلبها في أعين الجيد موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. Syekh berkata bahawa untuk meninggalkan maksiat ini ada beberapa asbab ataupun cara jalannya. Yang pertama ialah hendaklah dia memperbanyakkan zikir kepada Allah Ta'ala, banyakkan mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu banyakkan mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syekh berkata bahawa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, aku telah berdamping dengan para sufi pada zaman beliau, maka aku telah mendapat faedah manfaat daripada mereka dua perkara. Yang pertama ialah dirimu, sekiranya kamu tidak sibukkannya dengan kebaikan atau zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan sibukkan kamu dengan keburukan. Dan yang kedua iaitu masa ialah seperti mana pedang, sekiranya kamu tak potong dia, maka dia akan potong kamu, dia akan tebas kamu. Ini yang beliau bagi tahu. Maka hendaklah seseorang itu dia memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya ialah yang kedua, seorang itu banyakkan berdamping dengan orang soleh, para salihin, duduk dengan orang soleh. Maka kita duduk dalam majlis ini, tadi kita telah lalui dalam majlis ini, kita duduk dalam majlis ilmu, dalam majlis zikir ini adalah antara cara untuk kita mengelakkan diri kita daripada terjebak dalam maksiat, kerana kita berada dalam ketaatan. Yang ketiga ialah hendaklah seseorang itu menjaga pandangan matanya, kerana pandangan mata ini akan memberikan kesan kepada diri seseorang. Dan Allah Ta'ala berfirman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, katakanlah kepada orang beriman dalam mereka menundukkan pandangan kamu. Maka kerana itu seorang itu perlu menjaga pandangan matanya daripada melihat wanita yang ajnabi, wanita yang bukan mahramnya. Dan juga bahkan saya menyebutkan melihat kepada benda-benda yang baik pun, maksudnya benda-benda yang boleh mendorong kepada nafsu syahwat, akan menaikkan kepada keinginan. Dan saya berkata bahawa kalau sekiranya satu orang itu dia memandang kepada perkara yang mendorong kepada keinginan nafsu syahwatnya, walaupun perkara itu adalah harus, maka dia akan juga memberikan mudarat kepada dirinya, akan mendorongnya kepada perkara yang lain. Jadi saya berkata seperti mana api, dan api itu dia jadi menyala, merebak daripada api yang kecil. Maka seolah kalau melihat kepada perkara yang ringan sekalipun, maka dia akan merebak kepada perkara yang lebih besar. Maka kerana itu, ini antara beberapa asbab atau jalan untuk satu orang tu mencari diri daripada maksiat. Soalan ketiga, bagaimana seorang muslimat lakukan tarikat? Adakah didahului dengan suaminya terlebih dahulu, ya, maksudnya minta izin suami, atau bagaimana? Yani al-mar'ah إذا أرادت أن تدخل في الطريقة هل عليها أن تأذن الآية أن تستأذن يعني صاحبها زوجها إذا أراد أن تدخل في الطريقة؟ إذا أرادت المرأة أن تدخل في الطريقة لا بد أن تشاور والدها وأن تشاور زوجها، لأنهم هم أدرى بأحوال الرجال. فزوجها وأبوها يسأل عن هذا الشيخ الذي تريد المرأة السلوك على يديه، هل هو من العلماء الملتزمين بالشرع والآداب أم عنده مخالفات يختلي بالنساء ربما وما إلى ذلك. فإذا كان بعد المشاورة أبوها وزوجها تبين لهما أن هذا الشيخ من أهل الاستقامة الشرعية فليأذنا لها بسلوك الطريقة. كيف يكون سلوك الطريقة؟ من وراء حجاب، ترسل إليه في الطريقة السبحة إلى الشيخ، والشيخ بهذه السبحة يعطي الورد ثم يرجع السبحة إليها وهي تذكر الله بأوراد الطريقة، أو من وراء الحجاب يقول لها أذنتك وأجزتك بأوراد الطريقة كذا كذا كذا. Saya berkata jawapannya ialah, kalau satu orang wanita maksudnya nak menceburkan diri dalam tarikat, maka hendaklah dia bermusyawarat dengan ayahnya ataupun dengan suaminya, kerana ayahnya dan juga suaminya, maknanya orang lelaki lebih mengenali orang lelaki.
Jadi ayah atau suaminya ini dia bertanya berkenaan dengan syekh tarikat tersebut, adakah dia orang yang benar-benar beriltizam dengan syariat ataupun sebaliknya? Adakah dia syekh yang menjaga syariat ataupun tidak? Adakah dia berkhalwat dengan wanita ajnabi ataupun tidak, menjaga syariat ataupun tidak? Maka kalaulah dia mengetahui bahawa syekh tersebut ialah orang yang beriltizam menjaga syariat, maka hendaklah dia memberikan izin kepada isterinya ataupun anak perempuan itu untuk masuk di dalam tarikat tersebut atau mendapat bimbingan daripada syekh tersebut. Dan syekh itu apabila dia nak sampaikan tarikat atau nak ajarkan tarikat kepada anak murid perempuan itu, maka hendaklah dia ajar melalui hijab, melalui tabir, iaitu dengan cara sama ada dia ambil tasbih, kemudian dia serahkan tasbih itu kepada wanita tersebut yang di sebalik hijab tersebut dan ajarkan kepada dia tasbih, zikir sekian-sekian zikir, ataupun dia daripada balik tabir dia sampaikan bahawa saya beri izin kepada kamu untuk mengamalkan amalan sekian dan juga zikir-zikir sekian, maka ini cara yang disarankan. Jazakallah. Wa iyyakum. Ada tak lagi soalan? Ya tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Welcome to Masjid Parujaya Syekh. Ya, ahlan bikum ila Masjid Parujaya. Saya nak bercerah sikit. Saya baca satu ayat Quran yang minta kaitkan dengan syariat, syariat dan hakikat. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله. يقول أريد أن أستفسركم عن هذه الآية وما هو علاقة هذه الآية بالشريعة والطريقة والحقيقة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جميل. هذه الآية الكريمة تدل على أن الله خاطب المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هم مؤمنون ويتقون الله سبحانه وتعالى تقوى الإيمان، والإيمان مستلزم للإسلام لأن كل مؤمن مسلم. إذن هم مسلمون ومؤمنون. نعم. ويأمرهم الله بدرجة أعلى من التقوى درجات. التقوى درجات، هم درجات عند الله، فيقول اتقوا الله حق تقاته. ما هو هذا حق تقاته؟ هذا هو دوام الحضور مع الله والعكوف في حضرته ودوام ذكره ودوام مراقبته ودوام مشاهدته. مع هذا أمرهم بأمر ثاني: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والإسلام يعني التمسك بالشريعة، فهذا يعني أن السالكين في طريق الحقائق ووصلوا إلى أنهم يتقون الله حق تقاته أمروا بالمحافظة على الشريعة وأحكامها وآدابها إلى أن يموتوا على ذلك. الإمام أبو القاسم الجنيد رحمه الله قال: رؤي في يده سبحة يذكر الله بها في آخر أيام حياته. قيل له: مثلك يحتاج إلى مذكر يذكرك بالله؟ فقال: سبب كنت عليه في بدايتي لا أدعه في نهايتي. فهذا يعني الاستمرار على أعمال الإسلام، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولو كان الإنسان وصل إلى أعلى درجات المعرفة والحقائق فلا يصح له أن يترك أحكام الإسلام، بل هو مأمور بالمواظبة عليها إلى أن يأتيه الأجل، كما قال الله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. وسيدنا محمد اللهم صل عليه لم يترك العبادة إلى أن جاءه اليقين الموت وهو على العبادة. نعم، العبادة الظاهرة التي هي إقامة الصلوات. لذلك يحكى أن الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه كان في خلوته في الذكر فسطع نور كبير، نور عظيم، وخاطبه: يا عبدي
يا عبد القادر أسقطت عنك التكاليف، خلاص أنت مسامح بالشريعة، مسامح بالصلاة والزكاة والصلاة، خلاص أنت صرت من أهل الولاية. فقال الشيخ عبد القادر على الفور: اخسأ يا عدو الله، اخسأ يا عدو الله. فانطفأ النور، صار ظلام. قيل له: كيف عرفت أنه الشيطان؟ قال: قلت في نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تسقط عنه التكاليف ولم ترفع عنه التكاليف، وبقي يعبد ربه إلى أن مات على ذلك. فقلت: من أنا أمام الرسول حتى تسقط عني التكاليف؟ فعلمت أنه الشيطان. فخاطبه قائلا: يا عبد القادر، نجوت مني بعلمك، لقد فتنت 70 عابدا في عباد جهال فتنهم الشيطان بذلك، أما الشيخ نجا منه بالعلم. Soalan yang ditanya oleh Tuan Haji, iaitu apa kaitan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya berkata ni soalan yang cantik, bahawa terjemah ayat tu: wahai orang beriman, hendaklah kamu beriman dengan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan kamu orang Islam, kamu muslim sejati. Maka saya berkata bahawa ayat ini Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada orang yang beriman, dan orang yang beriman itu juga dia ialah orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa sudah pasti dia ialah satu orang yang muslim, orang yang mana Islam. Maknanya perkara ini saling berkait rapat antara satu sama lain. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada satu orang yang beriman supaya dia mengusahakan takwa dengan sebenar-benar takwa. Kerana takwa itu mempunyai martabat-martabatnya, mempunyai tingkatan-tingkatannya. Dan apa yang Allah perintahkan ialah supaya bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang tertinggi martabatnya, atau takwa yang sebenar-benar takwa, ialah satu orang itu dia sentiasa seolah-olah menyaksikan Allah Ta'ala, sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan seolah-olah dia sentiasa berada di hadapan Allah Ta'ala, al-uqub ala hadratillah, berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keadaannya berterusan di dalam keadaan tersebut, maka seseorang itu dia mencapai tahap yang tertinggi di dalam takwa. Kemudian Allah menyambung, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan kamu benar-benar menjadi orang Islam. Iaitu Allah perintahkan supaya satu orang itu hendaklah dia terus berpegang dengan syariat sehinggalah dia mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya menukilkan kisah Al-Imam Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Beliau ketika di akhir hayat beliau, mana waktu tu beliau jadi orang hebat, syekh besar, beliau masih lagi dilihat memegang tasbih. Yang zaman dulu dipanggil tasbih ni juga mudzakkir, alat pengingat. Maka ditanya kepada beliau, alat membantu pada berzikir. Maka ditanya kepada beliau, tuan dah berada keadaan yang begitu tinggi, tetapi masih lagi tuan perlu kepada tasbih untuk zikir, untuk ingatkan tuan pada zikir? Beliau berkata, alat ini atau benda ini kami dah berterusan mengamalkannya sejak dulu, maka sampai sekarang pun kami tidak akan meninggalkannya. Iaitu bermakna bahawa seseorang itu hendaklah dia berterusan mengamalkan syariat, berpegang teguh dengan syariat Allah Ta'ala sampailah dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, hendaklah kamu beribadah kepada Allah sehingga datang kepada kamu yakin. Yakin dimaksudkan al-maut, iaitu mati. Dan ini juga yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baginda sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu ibadah zahir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga kisah yang berlaku kepada Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala. Satu ketika terpancar satu cahaya di hadapan beliau. Daripada cahaya itu keluar suara. Suara itu berkata bahawa, wahai Abdul Qadir, aku telah gugurkan daripada kamu tanggungjawab taklif, iaitu aku gugurkan daripada kamu tanggungjawab kefarduan agama ataupun tanggungjawab agama, digugurkan daripada kamu. Syekh Abdul Qadir Jilani terus memberikan jawapan, ikhsa ya adu Allah, hinalah kamu wahai musuh Allah. Wahai musuh Allah, hinalah kamu. Maka terus cahaya tersebut hilang, lenyap, dan kemudian bertukar jadi gelap. Jadi
maka selepas itu daripada itu keluar satu suara, maka ditanya kepada beliau, bagaimana tuan tahu bahawa itu syaitan? Bagaimana tuan tahu bahawa itu syaitan? Beliau kata bahawa satu orang tidak mungkin dia akan terlepas daripada tuntutan syariat, daripada tanggungjawab syariat. Dan Rasulullah SAW sendiri pun tidak terlepas dari tanggungjawab syariat. Maka bagaimana aku boleh terlepas dari tuntutan syariat? Pasti aku sampai mati pun perlu kepada tetap bertanggungjawabkan dengan tanggungjawab syariat. Maka kemudian bila setelah cahaya itu lenyap, maka datang satu suara. Suara itu berkata bahawa sesungguhnya engkau telah terselamat wahai Abdul Qadir dengan ilmumu. Sesungguhnya aku telah menguji 70 para abid dan aku telah sesatkan mereka dengan perkataan seumpama tadi. Mana perkataan yang mana begitu, itu keadaan tersebut yang menyebabkan sehingga orang itu jadi sesat. Maka kesimpulannya iaitu hendaklah seorang itu hendaklah berpegang teguh dengan syariat sehinggalah dia didatangi kematian, maka barulah dia akan menjadi muslim yang sejati walaupun dia telah mencapai tahap takwa yang tertinggi. Naqif lahuna sayyidi. Ada lagi yang soalan? Okey, begini. Ada soalan. Banyak pula. Allahu akbar. Sampai pukul apa ni? Saya tadi cadang sampai setengah jam je. Okey. Jadi endis soal ni pilih di Malaysia. Orang yang bagi siapa yang tidak mempelajari tasawuf dan tidak bermakrifat pula, adakah dia tak layak surga ini? Tidak dijamin surga itu. Bagi orang yang tidak belajar tasawuf dan tidak bermakrifat pula, adakah tidak dijamin surga ini? Itu soalan itu. Okey. Ini soal ni, man lam yatasawwaf wa lam yata'arraf 'ala Allah la yudman lahu al-jannah. هذا السؤال. لا نستطيع أن نقول بأنه ليس من أهل الجنة. الله سبحانه وتعالى وعد المسلمين الذين قالوا بألسنتهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. نعم، فلا يصح أن نقول بأن من لم يتصوف ليس من أهل الجنة. هذا غير صحيح، غير صحيح. ما دام قال الشهادتين، كل من قال الشهادتين مسلم، والمسلمون هم أهل الجنة، ولكن الجنة درجات وليست درجة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن درجات الجنة، قال أهل الجنة السفلى منازلهم سفلى يتراءون من فوقهم كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الغابر في الأفق، كما نحن ننظر إلى الكواكب والنجوم البعيدة عنا مئات السنين الضوئية. أهل الجنة السفلى ينظرون إلى أهل الدرجات العلى هكذا، فهم درجات عند الله وليسوا على درجة واحدة. Saya berkata bahawa kita tak boleh kata secara pasti bahawa dia tidak ahli syurga. Tak boleh kita kata bahawa dia bukan ahli syurga. Kerana siapa yang mana mengucapkan syahadah la ilaha illallah, maka dia ialah orang Islam. Dan saya berkata, saya baca ayat innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang mengatakan bahawa Tuhan kami ialah Allah, maka orang ini ialah orang Islam, mengucapkan syahadah dia orang Islam, maka semuanya pasti akan masuk syurga. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka pasti dia akan masuk syurga. Namun syurga itu ada martabatnya, ada darjat-darjatnya. Ada darjat rendah dan juga ada darjat yang tinggi. Dan dalam satu hadis Nabi SAW diterangkan bahawa orang yang berada pada darjat syurga yang terendah, maka mereka akan melihat tingkatan-tingkatan syurga yang di atas seperti mana mereka melihat bintang yang terbit di permukaan langit. Mereka melihat tingkatan syurga yang di atas. Jadi oleh kerana itu tidak boleh kita kata bahawa siapa yang tidak bertasawuf maka dia bukan ahli syurga. Kerana orang yang mengucapkan syahadah maka pasti dia ialah Islam, dan orang Islam masuk syurga. Oh, nampak? Allahu akbar. Masya-Allah. Okey, begini. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Syekh dan Maulana Ustaz Amir. Soalan saya, macam mana kalau orang yang tidak mahu bertarikat, orang yang tidak mahu masuk tarikat? Dan soalan kedua, apakah kelebihan membaca Bismillah? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu soalan. Okey. يعني يسألني كيف بمن لا يريد أن يدخل في الطريقة. هذا هو السؤال. وهذا السؤال الأول. والسؤال الثاني ما هو فضيلة قراءة بسم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله هذا. بسم الله. ما هو فضيلة قراءة بسم الله؟ هو في الأصل الدخول في الطريقة أن يذهب الإنسان إلى عالم من علماء الأمة الإسلامية وصل الإسناد إليه، متصل الإسناد بأحد الأولياء الكبار الشيخ عبد القادر الشيخ الرفاعي الشاذلي رضي الله عنه، فيوجد من أهل عصرنا اليوم من هم متصلون الأسانيد بهم ومجازون في طرقهم، وحينئذ نقول له أريد سلوك الطريقة، فيقول أنت مجاز ومأذون بقراءة أوراد الطريقة الصباحية والمسائية على هذه الكيفية، فيعلمه إياه. هذا هو. هي طريقة من طرق الذكر، منه الجهري ومنه السري الخفي. Saya berkata bahawa dia maksudnya masuk tarikat ni, yang dimaksudkan masuk tarikat ataupun orang tu menceburkan diri dalam tarikat ialah satu orang dia pergi pada satu orang syekh yang sanadnya bersambung kepada imam-imam tarikat, syekh-syekh tarikat yang besar seperti Syekh Abdul Qadir, Syekh Ar-Rifai dan juga Syekh Asy-Syadzili, Imam Abdul Hasan Syadzili. Dia pergi kepada para masyayikh tarikat, para guru tarikat yang sanad mereka bersambung kepada para ulama tersebut, dan kemudian dia minta untuk beramal dengan tarikat syekh tersebut. Maka syekh itu pun berkata kepadanya bahawa kamu diijazahkan ataupun diberikan izin untuk beramal dengan sekian-sekian wirid, sekian-sekian zikir, dan juga zikir pagi dan juga zikir petang, ataupun zikir yang dilakukan secara suara nyaring ataupun dengan suara yang perlahan, maka kamu diijazahkan untuk mengamalkan zikir tersebut. Maka itu yang dimaksudkan dengan masuk dalam tarikat. Maknanya lebih, itu ialah amalan yang lebih khusus. أما البسملة بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم فهي من الأذكار القرآنية المباركة لأنها آية من القرآن، وكلنا يعلم أن الذي يقرأ القرآن الكريم له بكل حرف 10 حسنات، والشرع الشريف أرشدنا أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم عند كل أمر ذي بال، حتى ورد روي في حديث كل أمر ذي بال لا نبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع أو أجزم، ومعنى ذلك أنه قليل البركة لا يبارك لصاحبه فيه. فليجعل الإنسان من أوراده اليومية بسم الله الرحمن الرحيم عند كل أمر من أموره، وإن شاء الله تتيسر الأمور ويبارك الله فيه. Berkenaan dengan kelebihan membaca bismillah, bismillah ialah ayat daripada Quran yang diberkati yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan Quran mana ayat surah daripada Al-Quran ialah Bismillahirrahmanirrahim. Maka sesiapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia membaca ayat Quran, dan setiap satu hurufnya dikali gandakan 10 kali ganda, diberikan 10 hasanah. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, iaitu dikali gandakan 10 hasanah bila dia membaca Bismillahirrahmanirrahim setiap satu hurufnya. Maka di dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kepada kita supaya baca Bismillahirrahmanirrahim pada urusan yang ada kepentingannya. Baginda bersabda bahawa setiap perkara yang ada kepentingannya, apabila tanpa Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut ialah terputus, ataupun ada riwayat menyebutkan terpotong, ataupun ada riwayat menyebutkan kusta. Maknanya ialah qalilul barakah, maknanya berkatnya kurang. Maka sesiapa yang dalam setiap urusannya membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka urusannya itu akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah satu orang Muslim, orang Islam, dia bila melakukan apa-apa urusan, maka hendaklah dia mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka insya-Allah urusan itu akan diberkati. Soalan terakhir, kemusykilan.
Assalamualaikum dan tuan Syekh yang mulia dan pada jemaah. Saya ini terpuang pada kemuskilan. Pasal saya ada terdengar juga dalam orang yang mengamalkan tarikat ni, seseorang tu bila dia sampai satu makam yang tinggi, katakan dia tak perlu lagi solat. Jadi itulah kemuskilan saya tuan Syekh. يعني هذا أجبتموه يعني قال يعني إذا وصل أحد يعني إلى مقام من المقامات الطريقة يعني لا عليه صلاة ولا زكاة هذا أجبتموه. قلنا بأن الذي يقول بأنه تسقط عنه التكاليف فهو خارج من الشريعة، وهذا ليس من أهل الطريقة. الطريقة هي الالتزام بالشريعة. Syekh kata tadi, perkara ini tadi dia telah disampaikan di dalam kuliah Syekh tadi, iaitu bahawa sesiapa yang mana gugur daripadanya tanggungan ni, maksudnya kalau gugur daripada tanggungan, maka dia bukan lagi berada pada jalan syariat. Dan siapa yang mana meninggalkan syariat, keluar daripada syariat atau berpaling dari syariat, maka orang tersebut dia tidak akan mengamalkan tariqah. Maknanya sebelum tariqah adalah syariat, maka orang tu tetap meninggalkan tariqah. Cukuplah kot kan soalan. Okay, saya rasa cukup dengan setakat itu. Dan di sini ada tangan saya. Sini soalan terakhir lah. Soalan terakhir, soalan seorang mengambil tarikat tapi didapati payah beramal. Dia tak biasa baca zikir-zikir dalam Arab, baca Quran pun tak lancar. Bolehkah dia berpindah kepada tarikat yang lain yang ringan zikirnya? Perlukah dia minta izin syekhnya? Jadi soalannya, يعني هناك أخذ الطريق، دخل في طريقة من الطرق ثم وجد يعني المشقة يعني في العمل يعني بتلك الطريقة يعني من الأذكار والأوراد، مع أنه يعني لا يحسن قراءة القرآن. فهل يجوز له أن ينتقل إلى طريقة أخرى التي أورادها وأذكارها خفيفة؟ سؤال، هل عليه أن يستأذن شيخه؟ هذه المسألة إذا كانت أوراد الطريقة شاقة عليه فليقرأ منها ما يتيسر. الله سبحانه وتعالى نعم قال في القرآن فاقرأوا ما تيسر منه، وقال كذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيواظب على الأشياء التي يستطيعها من هذه أوراد الطريقة إذا كانت تشق عليه كل الطرق. والشيء الآخر الأفضل أن يستأذن شيخه ويقول له هذه الأوراد شاقة علي ليخففها له، ولا داعي للانتقال إلى طريقة أخرى، لأن الالتزام بالأشياء الشاقة ليس من شأن أهل الطرق، وإنما الأمور ميسرة ومخففة على السالكين. Saya berkata bahawa berkenaan dengan soalan tadi itu, iaitu hendaklah satu orang tu dia beramal dengan amalan dalam tarikat berdasarkan kepada kemampuannya, dan seorang tu pun tak dibebankan dengan melebihi perkara yang melebihi kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan satu orang melainkan di dalam kemampuannya. Maka dia hendaklah mengamalkan apa yang berada dalam kemampuannya. Allah berfirman faqra'u ma tayassara minal Quran. Quran itu makna baca sekadar mana yang mudah bagi seseorang itu, kadar yang mana mudah bagi seseorang itu. Maka dia beramal sekadar mana kemampuannya daripada amalan tarikat tersebut. Dan soalan yang seterusnya tadi, adakah perlu diminta izin pada syekhnya? Syekh berkata bahawa hendaklah dia pergi berjumpa dengan syekhnya. Afdalnya, baiknya dia berjumpa dengan syekhnya dan minta daripada syekhnya supaya memberikan kepadanya amal yang ringan, yang mudah untuk dia beramal dengan amalan tersebut. Ini lagi baik daripada dia berpindah kepada tarikat yang lain. Nah, naqif lahu nasib. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جزا الله عنا والدينا وأشياخنا وأصحاب الحقوق علينا وإخواننا في الله والله تعالى أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا ومن إخواننا هذا المجلس وما كان فيه،
واجعل فيه فرجا وفتحا ونصرا وتوفيقا وتأييدا وإمدادا وشفاء وعافية ولطفا وحفظا ونورا وسرورا وبركة ومغفرة عامة شاملة لنا ولمن حضر معنا ولوالدينا ووالديهم وأشياخنا وأشياخهم وعلماء المسلمين وإخواننا وأحبابنا في الله وجميع أهل لا إله إلا الله. اللهم واجعل مثل الثواب في صحائفنا وصحائفهم أجمعين. تقبل ذلك بالفضل منك وببركة القرآن العظيم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.